Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke program Bual Bicara Klik dengan Bijak bersama saya Pusat Internet Kampung Cengah dan Pusat Internet Fedah Perasu. Dan hari ini kita akan mengupas ataupun memberi sedikit perkongsian mengenai topik yang berkaitan dengan membina kebingkasan. Saya kira tajuk ini sangat menarik dan boleh dikategorikan sebagai memberi maklumat kepada masyarakat tentang bagaimana cara untuk kita membina kebingkasan dalam sesuatu kejadian yang berlaku, kejadian tidak diingini berlaku ke atas kita lah. Okey, dan tanpa melengahkan masa, dan bersama saya pada hari ini Puan Atifah merupakan penolong pengurus Pusat Internet Fedah Perasu yang bersama-sama saya akan mengupas ataupun memberi sedikit perkongsian lah mengenai advokasi Klik dengan Bijak ini. Okey, walaupun kita dalam pandemik COVID-19, saya kira seluruh pusat internet di Malaysia diarahkan bekerja daripada rumah, dan saya kira tiada halangan untuk pusat internet untuk tidak memberi perkongsian yang kepada masyarakat lah. Okey, kita di pusat internet sentiasa berkomitmen ataupun bertanggungjawab mengambil inisiatif memberikan atau menyebarkan sharing di Facebook kami. Seperti inilah, seperti yang kita adakan sekarang ini, seperti perkongsian Klik dengan Bijak advokasi. Okey, seterusnya agenda kita pada hari ini ada 5 perkara, iaitu bully cyber, sexting, pengantunan dalam talian, pengawasan kanak-kanak dalam talian dan peranan ibu bapa. Dan saya serahkan kepada Pusat Internet Fedah Perasu untuk mulakan agenda kita pada pagi ini. Okay, Assalamualaikum. Saya Wan daripada Pusat Internet Fedah Perasu. Okey, tajuk pertama yang akan kita cerita untuk hari ini ialah yang berkaitan dengan bully cyber. Okey, apa itu bully cyber? Bully cyber ini adalah satu mesej ataupun gambar, audio, video ataupun post yang dikongsi di alam cyber bagi tujuan menghina atau memperlekehkan orang lain. Ia dihantar melalui, ia dihantar melalui email, laman sembang seperti grup WhatsApp, laman sesawang dan apa jua aplikasi komunikasi dalam talian. Okey, biasanya melalui media sosial dekat Facebook, Instagram dan lain-lain. Okey, seterusnya ini kita nak kenali apa itu pembuli cyber. Okey, biasanya pembuli cyber ni dia akan memulakan mesej yang mengganggu atau mengancam atau beransur ugutan. Okey, lepas tu dia akan membuat ataupun berkongsi imej atau video yang memalukan mangsa. Contohnya kita ambil video ataupun gambar member kita, lepas tu kita share dekat laman sosial, share dekat grup WhatsApp. Itu merupakan pembuli cyber lah untuk kita sebagai masyarakat ni. Okey, seterusnya membuat naik komen atau gambar yang tidak senonoh. Okey, contohlah saya share gambar saya, lepas tu pembuli cyber ni dia akan komen benda yang tidak baik ataupun yang membuka aib kita dekat ruang komen. Lepas tu memulaukan mangsa dari online gaming serta aktiviti atau kumpulan dalam talian. Macam contoh dalam grup WhatsApp, kita pulaukan someone ni, contoh dia tanya benda, kita pulau, kita tak ada jawapan untuk apa yang ditanya. Seterusnya memberi tekanan kepada kanak-kanak untuk menghantar imej atau mesej berbentuk lucah. Okey, ni ibu bapa patut cegahlah benda ni. Sekarang banyak benda yang berunsur lucah yang disebar terutama kepada kanak-kanak yang bawah umur. Seterusnya mewujudkan akaun palsu, mencuri atau menggunakan identiti palsu
untuk memalukan mangsa atau menyukarkan mangsa menggunakan identiti tersebut. Okey. Biasa ni orang panggil fake account. Ya, biasa dia akan ambil identiti kita, gambar kita dan buat fake account. Lepas tu dia sebarkan benda-benda yang tak elok lah. Lepas tu seterusnya trolling, iaitu menghantar mesej mengancam atau jelik di laman sosial. Itu adalah cara untuk kita kenali apa itu pembuli cyber. Okey, seterusnya ini adalah bahasa si pembuli. Dari segi bahasa ugutan, contohlah. Saya akan datang dan awak akan menyesal. Ini adalah contoh ugutan lah. Ugutan kita untuk seseorang tu menyebabkan seseorang tu takut. Seterusnya, saya akan sebarkan rahsia awak jika awak tidak ikut kemahuan saya. Biasa, contohlah kita ada kawan rapat, lepas tu banyak gambar kita ke apa-apa berkaitan dengan kita, lepas tu dia pun ugut. Saya akan sebarkan rahsia awak jika kita tak ikut apa kemahuan dia. Okey, dari dalam bentuk mesej biadab ni, kau ni memang bodoh lah, mak bapak kau tak ajar ke? Ini adalah bahasa biadab lah. Okey, dah lah bangang, buruk pula tu. Ini tak elok lah untuk, ini adalah bahasa yang biasanya si pembuli guna. Okey, selain itu adalah melawak tidak kena gaya. Teruknya kulitmu kekau, macam kulit biawak. Okey, biasanya kita rasa benda tu adalah lawak, tapi bagi orang yang dikecam tu adalah satu benda yang tak elok lah. Ini biasanya si pembuli yang guna, dulu mana awak dapat baju hodoh ni, dari ruang kebajikan ke? Okey, kita sepatutnya sebelum kita lontarkan benda tu, kita patut fikir apa perasaan mereka. Okey, itu adalah bahasa yang biasanya si pembuli guna. Okey, ni adalah contoh kes buli yang pernah berlaku di Malaysia. Contohnya anak jadi mangsa buli cyber. Contohnya di Kuantan, seorang remaja ni dia takut untuk ke sekolah pada sesi tahun depan selepas dia terima ugutan di laman sosial daripada rakannya ketika sekolah rendah. Okay, remaja ni berumur 12 tahun, dia tidak mahu lagi bertemu rakan yang terbabit tu kerana mereka terlalu agresif membulinya dalam laman WeChat sehingga membabitkan ugutan fizikal yang menakutkan. Ini adalah bahayalah, menyebabkan anak-anak kita takut untuk ke sekolah kerana dibuli. Walaupun melalui WeChat tapi benda tu memberi impak lah kepada diri dia. Okay. Ini adalah contoh kes buli cyber yang berlaku di Kuantan. Okay, ini adalah tips pencegahan. Macam mana kita nak cegah buli cyber ni? Okay, jangan kongsi butiran peribadi anda di internet. Okay, butiran peribadi ni dah terlalu peribadi lah untuk kita kongsi benda ni di internet. Bila kita kongsi boleh menyebabkan orang curi identiti kita, peribadi kita, itulah yang boleh menyebabkan mereka buat fake account ataupun apa-apa berkaitan dengan diri kita. Lepas tu awas, nada dan makna mesej yang ditulis boleh disalah tafsir. Okey, ni biasa berlaku. Bila kita type mesej ni kita kena hati-hati sebab mungkin yang menerima mesej tu dia boleh salah tafsir bentuk mesej kita. So kita kena hati-hati. Okay, elak menghantar atau memanjangkan mesej yang kesat atau berunsurkan ancaman. Kita kena elak menghantar ataupun menyebarkan. Contohlah kita dapat mesej ni, kita forward kepada orang lain, kepada group ataupun mana-mana laman sosial, itu kita patut elak lah. Okay, abaikan dan jangan balas mesej daripada pembuli. Contohlah kalau ada pembuli mesej kita apa-apa, kita kena abaikan. Kita tak perlu balas mesej tersebut. Padam dan hentikan penggunaan akaun atau profil ataupun platform laman rangkaian sosial sekiranya anda diugut atau diancam. Okay, contohlah kita guna akaun ni, kita diugut, kita selalu diancam. Kita kena, benda yang patut kita lakukan, kita kena cegah kita sama ada kita deaktifkan sementara akaun kita ataupun sebaiknya kita delete lah akaun kita. Lepas tu laporkan perkara ini kepada guru, penjaga atau orang dewasa yang anda percayai. Contohlah kalau benda ni berlaku di sekolah, kita boleh bagi tahu guru.
Tentu kalau kita takut nak bagi tahu guru, kita boleh bagi tahu penjaga ataupun orang di sekeliling kita yang boleh dipercayai. Itu adalah tips untuk kita cegah daripada bully cyber. Okey, jika anda mangsa bully cyber, jika benda tu berlaku kepada kita, komen mereka. Contohlah di ruang komen kita dibuli, kita boleh screenshot sebagai bahan bukti kita ni dibuli. Okay, kita boleh buat report di mana-mana pihak yang sepatutnya. Okey, ni laporkan kepada admin laman sosial. Contoh di Facebook ni kita boleh laporkan benda tu unsur yang tidak baik ataupun benda tu unsur bully cyber ataupun benda-benda yang mendatangkan keburukan untuk kita. Jika ugutannya melarat dan anda rasa takut, laporkan kepada polis. Okey, jika kita dapat ugutan yang rasa diri kita diancam, kita boleh buat laporan kepada polis. Okey, laporkan kepada guru jika anda seorang pelajar. Jika di sekolah ada berlaku apa-apa yang berkaitan bully cyber ataupun apa-apalah kes bully, kita sebagai mangsa kita boleh laporkan kepada guru di sekolah. Itu adalah apa yang kita perlu lakukan jika kita ni adalah mangsa bully cyber. Okey, itu saja bagi bully cyber. Okey, untuk sexting, okey, apa itu sexting? Sexting adalah satu aktiviti penghantaran dan penerimaan melalui pelbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya lah. Okey, contoh sexting inilah seperti gambar bogel, underwear shots, pesanan berbau lucah ataupun video-video lucah. Okey, untuk kesan sexting ke atas kanak-kanak, kita perlu khawatirlah, dia sangat memberi kesan yang negatif kepada kanak-kanak seperti merosakkan minda kanak-kanak, cenderung untuk bercium, melakukan seks oral. Lebih mengecewakan lagi apabila masih ramai ibu bapa yang tidak IT savvy, mereka sendiri pun tidak tahu menggunakan gadget canggih apa lagi untuk memantau gadget yang digunakan oleh kanak-kanak. Okey, agensi berita di London melaporkan kajian terbaru The Journal of Pediatrics mendapati perbuatan mengirim pesanan serta gambar lucah secara elektronik ataupun sexting ini berkemungkinan mendorong aktiviti seksual membabitkan bukan sahaja pelajar sekolah tinggi ataupun IPTA, IPTS tinggi tetapi juga pelajar di seperingkat sekolah menengah lah seperti berusia 12 hingga 14 tahun. Okey, untuk mengelak dan tips ataupun pencegahan lah, tips pencegahan untuk mengelak daripada kanak-kanak kita ataupun masyarakat di bawah umur terlibat dalam kes ini, kita perlu abaikan dan jangan balas mesej daripada pengguna ataupun pemangsa lah. Okey, padam atau hentikan penggunaan akaun atau profil atau platform laman rakaian sosial. Sekat nombor telefon yang menghantar teks, gambar atau video melalui telefon bimbit. Selalunya benda ni akan berlaku pada aplikasi WhatsApp kerana benda itu amat mudahlah untuk menghantar dan kita mengakses. Jadi bila ada nombor yang daripada kita tidak kenali dan menghantar berbau mesej yang berunsurkan lucah, perlulah kita sekat nombor tersebut dan padam. Okey, laporkan perkara ini kepada guru, penjaga atau orang dewasa yang kita percayai. Okey. Itu sahaja untuk pencegahan ataupun sexting dalam talian. Okey, untuk seterusnya bagi tajuk pengantunan dalam talian. Okey, apa itu pengantunan? Pengantunan ni dia merupakan pembentukan ataupun didikan kepribadian kanak-kanak oleh pemangsa supaya seorang kanak-kanak itu mendengar kata-kata ataupun suruhan pemangsa.
dilakukan untuk pelbagai tujuan termasuk seksual, keganasan, jenayah dan lain-lain. Biasa benda ni berlaku kepada kanak-kanak yang bawah umur. Okey, ni adalah proses pengantunan oleh pemangsa. Okey, yang pertama dia akan mulakan dengan profiling, lepas tu memenuhi keperluan, menghilangkan rasa malu, meraih kepercayaan, merahsiakan perhubungan, eksploitasi ataupun manipulasi dan last sekali ugutan. Okey, biasanya dia orang akan ini adalah proses pengantunan oleh pemangsa dan last sekali ugutan yang menyebabkan kita takut dan menyebabkan kita akan ikut apa saja arahan pembuli. Okey, ini adalah panduan SMART. Apa itu SMART? Ialah safe, meeting, accepting, reliable dan tell. Okey, safe ni sentiasa berhati-hati dan jangan berkongsi maklumat peribadi dengan orang yang tidak dikenali. Meeting ni adalah kita elakkan dari bertemu dengan orang yang hanya dikenali dari dalam talian. Jika perlu bawa ibu bapa ataupun penjaga. Meeting ni adalah benda yang patut kita elakkan sebab kalau kita kenal dari dalam laman sosial, kita tak tahu peribadi seseorang. Okay, accepting ni lah tidak klik pautan ataupun muat turun file melalui pautan daripada orang yang tidak dikenali. Okay, link ni sekarang menjadi trend. Link ni adalah bahaya. Kita kena check link tu ada link yang boleh dipercayai ataupun tidak. Okay, reliable, identiti palsu. Bukan semua maklumat dalam talian itu adalah benar. Inilah kita kena check dulu. Adakah link tu boleh dipercayai ataupun tidak. Dan kita tell, itu laporkan seseorang ataupun sesuatu perkara yang membuatkan mereka rasa tidak selesa ataupun tidak selamat. Inilah langkah yang penting, kita kena laporkan benda yang kita rasa benda tu tidak selamat untuk kita. Lepas tu perhatikan perubahan anak anda. Okey, ibu bapa ni kena perhatikan apa perubahan anak-anak kita. Okey, biasanya perubahan melalui perubahan sikap, emosi dan masalah disiplin secara mendadak. Dia akan ada masalah disiplin, sikap, emosi dia semasa di rumah. Lepas tu kita kena mengasingkan diri. Dia biasanya mengasingkan diri dari keluarga dan rakan-rakan, terlalu berahsia dan sering menyendiri. Okay, kita kena perhatikan lah, biasa anak-anak dia suka menyendiri dalam bilik, suka asingkan diri daripada keluarga, terlalu berahsia. Sebab tu ibu bapa kena perhatikan, kena tanya apa masalah mereka. Lepas tu tidak lagi minat dalam aktiviti harian atau di luar sekolah. Dia tak suka aktiviti outdoor, contohnya bersukan, aktiviti yang melibatkan komuniti ataupun aktiviti yang melibatkan orang ramai. Dia kurang minat dengan aktiviti tersebut. Lepas tu keluar rumah tanpa memberitahu keluarga, berjumpa dengan orang lain di tempat yang di luar kebiasaan. Keluar secara senyap-senyap dengan orang yang tidak dikenali. Itu adalah perubahan untuk anak-anak. Okey. Sebagai ibu bapa lah, kita kena baiki komunikasi dengan anak-anak ataupun buat laporan polis sekiranya keselamatan mereka terancam. Itu adalah perubahan mereka. Itu saja untuk tajuk pengantunan. Okey, untuk seterusnya penggunaan internet yang bermasalah. Okey, takrifan untuk penggunaan internet yang bermasalah ialah tingkah laku kompulsif berkaitan internet yang mengganggu kehidupan normal. Okey, menguasai hidup sepenuhnya seperti keutamaan yang lebih penting daripada keluarga, rakan-rakan dan kerja. Okey, memberikan tekanan teruk terhadap keluarga dan rakan-rakan serta menyebabkan tekanan dalam persekitaran kerja seseorang. Jenis penggunaan bermasalah iaitu menghantar mesej berbau seks dan ketagihan seks dalam talian, kecurangan dan hubungan sulit dalam talian, permainan video dan permainan dalam talian, syarat maklumat, membeli belah dalam talian, perjudian ataupun pertaruhan. Okey, untuk
permainan video ni seperti live streaming yang terlalu obses, yang tidak mengira waktu, dia online ataupun bermain secara tidak dikawal lah, maksudnya secara berlebihan. Okey, apa yang perlu kita lakukan untuk selesaikan masalah ini? Anda perlu lakukan seperti dapatkan kaunseling keluarga daripada kaunselor berlesen di kawasan anda. Yang kedua, sesuaikan gaya hidup anda untuk mencapai penggunaan digital yang sihat seperti penggunaan internet secara sederhana dan terkawal. Yang ketiga, selidik dan atasi faktor-faktor yang mendorong anda menggunakan internet untuk melarikan diri daripada masalah yang dihadapi. Okey, yang keempat iaitu kawal kekerapan memeriksa telefon. Beri tumpuan kepada orang di hadapan anda. Maksudnya kat sini after kita balik kerja, kita selalu tengok phone sampai kan family ataupun anak-anak selalu terabai sebab kita terlalu fokus dengan phone ataupun kerja daripada office kita bawa balik ke rumah tanpa terkawal lah, tanpa kita ada jadual yang betul. Okey, yang seterusnya, tetapkan had masa. Ada banyak lagi perkara yang lebih penting dalam hidup ini. Keluarkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan atau menerokai aktiviti luar. Okey, seperti kita janganlah terlalu leka ataupun macam duduk je dalam bilik, my phone sampaikan waktu riadah ataupun waktu petang. Kita asyik main phone je, leka je. Tapi untuk sebenarnya waktu petang ataupun ada waktu riadah yang boleh bersama keluarga, bolehlah kita luangkan masa untuk riadah seperti main dengan main badminton ke, jogging ke, dan seterusnya. Matikan peranti untuk eratkan hubungan. Okey, yang ni ramai yang tidak buat saya rasa sebab maybe dia ingin melayani laman sosial seperti Instagram ataupun lifestyle lah. So cuba untuk diri sendiri juga, cuba kita amalkan, matikan perhatian untuk elakkan hubungan seperti contoh dah habis waktu kerja ataupun waktu yang kita rasa kerja kita dah settle, kita off telefon untuk luangkan masa satu malam tanpa teknologi atau keluar bersia-sia, bercakap dengan satu sama lain lah. Maksudnya kat sini kita panggil talk pillow. Maksudnya kalau duduk kat rumah sewa dengan kawan ke apa, ada satu malam tu kita jangan main phone. Maksudnya kita bercakap dengan member kita ataupun adik kita mengenai aktiviti seharian kita lakukan. So di situ kita boleh eratkan hubungan antara kita dengan kawan kita ataupun kita boleh mengetahui apa masalah yang dilakukan, yang dia telah ada pada hari itu. Contohnya seperti saya dulu bila duduk rumah sewa kat dengan member, setiap waktu malam kita orang akan off telefon dalam pukul 11. So kita orang akan off telefon dan bercakap mengenai perkara yang kita alami waktu tu. Contoh, tadi kan benda ni kena buat benda tu tapi aku salah buat. Lepas tu, oh ya ke nanti bila kita bagi tahu apa masalah kita, and then member kita tu akan bagi tahu jalan penyelesaian dia. Okay Izzah, nanti lain kali kena hati-hati benda tu. Tu macam tu lah. Okay, untuk itu sahajalah untuk topik yang berkaitan dengan permasalahan internet. Seterusnya. Okey, seterusnya apa peranan ibu bapa ataupun penjaga dalam membina kebingkasan? Okey, ini adalah peranan ibu bapa ataupun penjaga dalam melahirkan warga digital yang hebat. Yang pertama adalah bimbing anak-anak. Okey, biasa sebagai ibu bapa kita lah orang yang sepatutnya membimbing anak-anak mengenai tingkah laku cyber yang baik apabila mereka mula menggunakan internet. Tambah-tambah lagi ni adalah musim PDPR, mereka handphone memang di tangan mereka, so kita sepatutnya ibu bapa ni kena bimbinglah mereka bagaimana untuk menggunakan internet dengan baik.
Okey, yang seterusnya adalah ambil tahu mengenai trend terkini teknologi internet dan media sosial dan ciri-ciri keselamatan mereka. Okey, kita ibu bapa kena ambil tahu trend yang sekarang, teknologi sekarang. Kadang-kadang anak-anak lebih canggih daripada ibu bapa. Benda yang berkaitan dengan internet, laman sosial. Okey, tambah-tambah lagi sekarang kita didedahkan dengan TikTok. Kadang-kadang kanak-kanak lebih tahu daripada ibu bapa tentang TikTok. Jadi TikTok tu ada benda baik, ada benda buruk. Jadi kita kena kawal lah anak-anak supaya tidak terjerumus dengan benda yang tidak baik. Okey, menyediakan anak-anak dengan keupayaan untuk bertindak apabila berhadapan dengan risiko-risiko dalam talian. Kita kena dedahkanlah dengan anak-anak macam mana untuk bertindak apabila dia uh, dapat risiko, apa-apa sahaja risiko yang berkaitan dengan talian. Galakkan anak-anak menggunakan sepenuhnya keupayaan internet untuk meraih manfaat serta menyumbang secara aktif. Inilah bila dia diberi internet, kita kena galakkan dia menggunakan internet itu untuk kebaikan, untuk mencari manfaat, untuk menyumbang benda-benda yang baik ataupun mencari sumber-sumber untuk pembelajaran mereka dengan baik. Lepas tu pasang perisian kawalan ibu bapa untuk memantau aktiviti anak-anak dalam talian. Ketahui kenalan mereka di media sosial dan juga pergerakan mereka di luar dan dalam talian. Contohnya ibu bapa ni, contohlah. Contoh anak-anak kita ada Facebook. Ibu bapa ni kena ada juga akaun Facebook dan kena follow ataupun kena menjadi rakan di Facebook mereka untuk kita boleh pantau apa aktiviti mereka, kita tahu siapa kenalan mereka, siapa yang biasa komen di ruangan mereka supaya mereka dapat dikawal. Untuk seterusnya, jadi teman baik mereka dan terokai dunia internet bersama. Bincang mengenai laman web yang boleh dan tidak boleh diterokai. Ibu bapa ni adalah teman baik untuk anak-anak. Kita kena terokai dunia internet bersama. Contohlah, kita buka YouTube. Kita sama-sama tengok YouTube dengan anak kita supaya mereka boleh tengok benda yang memberi manfaat kepada mereka. Lepas tu, mereka tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk mereka terokai. Seterusnya buat peraturan pengguna internet untuk keluarga. Ibu bapa juga perlu menjadi contoh pengguna internet yang bijak kepada anak anda. Okey, ini peraturan menggunakan internet ni biasa anak-anak akan tengok ibu bapa lah. Kalau ibu bapa tu hadap telefon 24 jam, anak-anak mungkinlah akan terikut sama. Jadi dia kena ada waktu ataupun jadual untuk penggunaan internet bagi anak-anak. Berkomunikasi dengan anak-anak, dengar jangan terus menghukum. Kita kena berkomunikasi sebagai contoh, kalau kita tengok anak-anak kita buat satu benda yang salah, kita tak boleh terus menghukum. Jadi kita kena dia ada komunikasi dengan anak-anak untuk bagi peluang mereka mereka berkomunikasi dengan kita. Biasakan diri dan anak-anak dengan saluran laporan sedia ada dan tahu bila dan bagaimana menggunakannya. Selain daripada kita bagi tahu cara penggunaan YouTube ke apa, kita kena bagi tahu juga apa peranan mereka untuk membuat laporan ataupun contohlah di Facebook dia dikecam ataupun disebar benda-benda yang tak sepatutnya, kita kena ajar macam mana cara untuk kita buat laporan ataupun buat report dekat akaun tu benda-benda ni yang berkaitan benda-benda yang tidak baik. Ini adalah saluran laporan. Dan satu lagi, kita kena ada waktu tanpa internet yang mana kita dan semua anak-anak ni tidak boleh menggunakan phone, di mana adalah salah satu cara untuk kita dekatkan diri dengan anak-anak. Seterusnya, apa yang penting adalah kerjasama. Telefon mesti disimpan di mana pada jam berapa-berapa. Ini adalah kerjasama kita dengan anak-anak. Telefon tidak boleh digunakan semasa makan, semasa waktu malam ke apa. Nombor yang boleh disimpan hanya nombor siapa. Ini adalah cara kita nak didik ataupun pantau anak-anak kita daripada salah guna internet.
Okey, ini adalah cara untuk kita mulakan bicara sebagai ibu bapa dengan anak-anak. Okey, banyak cara. Kita tanya, sebagai contohlah kita tanya apa yang adik suka buat di internet, apa yang adik ajarlah sesuatu ibu yang menarik. Contoh kita tanya apa yang menarik, kita suruh mereka ajar. Jadi mereka akan rasa internet ni adalah benda yang baik. Okey, benda yang baik sepatutnya dikongsi bersama keluarga, bukan benda yang membawa manfaat untuk diri mereka sahaja. Okey, itu saja untuk peranan ibu bapa dalam membina kebingkasan untuk hari ini. Okey, Izzah ada nak tambah apa-apa? Okey, untuk kesimpulan bagi tajuk bukan kesimpulan dari pandangan saya lah. Tajuk kita pada hari ini adalah membina kebingkasan. Yang saya fahami berkaitan dengan perkataan membina kebingkasan ini, membina adalah membuat sesuatu tindakan ataupun sehingga terjadi. Yang kebingkasan ini dimaksudkan dengan melenting ataupun tindakan kita apabila terjadinya sesuatu. So saya rasa kepada semua pengguna-pengguna internet seperti Facebook, Instagram dan sebagainya, yang baru-baru ni adalah TikTok, adalah sangatlah menjadi fenomena antara anak-anak kita. So dari situ kita boleh dari situ penggunaan telefon untuk anak-anak ini perlulah dikawal dari semasa ke semasa. Maksudnya kita ada time. Contoh waktu makan, telefon tidak boleh diguna. So telefon hanya boleh digunakan sewaktu pembelajaran PDPR sahaja. Setelah itu telefon tu tidak boleh digunakan sebab dengan itu maksudnya kita boleh mengawal lah tindakan ataupun aktiviti anak-anak kita menerusi mengawal waktu penggunaan telefon. Dan saya nak ingatkan di sini untuk link. Selalunya kita dapat link dalam Facebook ataupun grup WhatsApp mengenai link sesuatu. So kita nak klik je, sebenarnya link tu tak betul ataupun itu ada berbau kecaman, keganasan semuanya. So bila kita diberi sesuatu ataupun di forward sesuatu link yang tidak meragui, kita perlulah cek balik. So jangan tekan. Kalau link tu semata-mata link, jangan tekan. Bermakna link tu ada satulah maksudnya link tu ada yang tidak baik, tak elok untuk kita lihat. So ada lagi satu, saya pernah terima link, dia cakap untuk link bantuan kemanusiaan, bantuan yang diberikan oleh kerajaan semua itu, tapi apabila kita klik link tu, benda lain yang keluar. So bagi pandangan saya, bila kita melihat link ni ataupun bantuan yang perlu nak kita mohon, kita pastikan pergi ke laman web yang contoh kalau kita nak mohon link tu daripada kebajikan masyarakat. So kita perlu pergi ke laman web tersebut untuk mengetahui apakah bantuan yang diberikan ketika waktu itu. Jangan main tekan dia sebab ada macam parents datang ke pusat internet cakap nak mohon bantuan telefon bimbit ataupun semuanya. Yelah, orang tua kan dia macam tak tahu sangat kan nak guna, lepas tu nak tekan. So bila kita tekan benda tu, benda rupanya scammer. Maksudnya masukkan nombor telefon anda, masukkan nombor akaun anda. So kalau yang betul-betul tak tahu, dia orang masukkan je. So pastikan benda tu bila dia minta maklumat peribadi, tak perlu. Benda tu sebenarnya tak perlulah untuk kita mengisi ataupun membuat pautan lah pada link tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey. So kesimpulannya untuk membina kebingkasan ni kita sebagai ni adalah tanggungjawab setiap individu. Okey. Maupun ibu bapa, anak-anak ataupun kita sendiri orang dewasa. Okey. Itu saja untuk bicara santai, klik dengan bijak yang berkaitan dengan membina kebingkasan
dari kami, PIK Prasu dan PIK Kampus Jengan. Okay, sekian, terima kasih. Okay, terima kasih.